Apa nak buat kalau nampak hantu? Ada. Banyak. Ingat aku tipu lah. Ni insya-Allah saya baca malam esok lah. Ini seberang jaya. Nak buat macam mana kalau nampak hantu? Hantu ni benda hantu. Hantu ni ghost. Orang putih panggil. Faham? Cina panggil ni? Kui. 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 Keling panggil orang India. Bayi. Bayi. Tak kira lah. Ini semua syaitan. Yang wujud itu syaitan. Wajib kita percaya hantu syaitan itu wujud. Haram kita percaya pada hantu syaitan. Itu lain. Jangan percaya pada syaitan, percaya pada wujudnya. Pasal apa percaya? Pasal tunjuk dalam drama, bukan diceritakan dalam Quran dan hadis. Pasal tu kami percaya. Nampak? Pasal cerita dalam hadis. Kalau dalam drama ada. Maka orang putih ghost. Ghost tu umum. Kalau jenis makan darah orang dia panggil bila ghost tu. Vampire kan tu lori vampire. Kalau hantu kubur bangun keluar pakai ni tali kapang tu dia panggil dia orang putih mami. Betul tak? Hantu mami. Ada budak-budak dia panggil mak dia mami. Ada? Mana dia panggil? Hantu kubur. Dia panggil mak dia. Mak dia mari macam hantu kubur sungguh bedok ni. Nampak? Melayu gitu je dah. Macam-macam nama letak. Nah, kalau bulu besar hantu beruk. Kalau jalan hantu kubur. Kalau kepala saja main apa? Hantu penangga. Kalau ada ni panjang hantu ni. Hantu kopek. Orang putih panggil the ghost of breast. Kau bandar lah apa bang. Jenis menampakkan diri ini. Dia dua jenis. Iblis syaitan. Pertama, dia menghasut pada dada anak Adam. Yang kedua, jenis menunjukkan diri di bukit dan di hutan atau memperdengarkan suara. Wujud berlaku. Yang paling bahaya yang tak nampak dan tak dengar suara. Hak tu yang banyak menyuruh tinggal solat, suruh judi, suruh zina, suruh minum arak, suruh tipu tanah rakyat. Betul tak? Hak tak nampak. Hak jenis nampak tu disebut dalam hadis bila Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, Allah halau mereka ke laut dan ke bukit-bukit. Maka Nabi cerita mu nak pergi ke laut, mu nak pergi ke bukit, minta berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ada 3 atau 4 bacaan kalau nak pergi laut atau nak pergi ke hutan, sebab banyak hantu syaitan di sana. Antara yang selalu saya baca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syarri syayatin wa yahdurun. Nampak? Aku berlindung dengan kalimahmu ya Allah yang sangat sempurna daripada makhluk-makhlukmu yang jahat dan daripada syaitan-syaitan supaya mereka tidak datang kepada aku. Nampak? Yang nampak di kubur tak ada hantu. Pasal apa kita kata hantu di kubur? Pasal kita tidak belajar kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita tengok drama dan filem movie. Cerita orang putih kalau hantu kubur. Cerita Cina hantu pun kubur. Cerita Keling hantu pun kubur. Cerita Melayu pun hantu pun kubur juga. Akhirnya kita masuk membesar kubur hantu. Masjid Tok Imam. Tok Balan Raya dia keke. Ada guru dia dah. Nampak tak? Masjid Tok Imam. Balan Raya dia keke. Lah kubur hantu. Betul tak? Masak dah otak kita. Kubur tak ada hantu, dia ada roh
yang tidak diterima oleh Allah. La tufattahu lahum abwabus sama. Allah sebut dalam Quran, tidak dibuka bagi roh-roh ini pintu-pintu langit, lalu duduk di bumi. Kadang-kadang kita tengok macam orang di kubur, kadang-kadang kita dengar suara menangis, kadang-kadang kita mengaji Quran petang, saya biasa duduk di kubur. Siang malam saya pernah duduk, pukul 2 pagi saya pernah duduk di kubur. Lalu kok belakang siap berasa kembang tekok-tekok, bukan hantu, roh-roh. Kita roh, dia roh, tapi kita roh yang ada jasad, dia roh saja. Bila lah gitu, metal gerak, sah, tekok naik kan gitu. Bukan tu, faham? Roh-roh yang ada di kubur. Baik, katakan jumpa tu sungguhlah bawah pokok, tepi parit, dekat kebun. Hatu-hatu tu dia kadang-kadang dengar suara, kadang-kadang tunjuk rupa. Hak ni tak suruh kita buat maksiat. Hak ni nak gurau sahaja. Yang suruh buat maksiat ni yang masuk dalam bisikan hati. Betul tak? Hak ni paling bahaya. Hak ni lebih hebat. Tak ada rupa, tak ada muka, tak ada suara. Bunuh orang, tipu tanah orang, berebut jawatan. Ni hak atu tu ni nak gurau. Duduk tepi pokok, petik bira hutang, Tok Bilal lalu balik mayang Isa, naik iskar, naik gerek. Tok Bilal gitu lagi, kecil kepala tembok lagi. 3 hari tak bang, duduk dalam kain gebor, gitu je. Hari keempat masuk tugas mula. Tak ada atu-atu ni suruh kita berjudi, tak ada. Atu putih anak ke lasui kemari, pergi ambil nombor ekor, tidak aku cekik kamu, ada? Tak ada. Dia gurau. Kalau hak budak-budak umur sibiang, Nabi cerita maghrib dia masuk kot tikar kot pintu, dia panjat atas siling, jalan kot siling, dia tengok budak-budak buat gitu, anak itu nangis. Kita pun ambil minyak Pak Ali orang perut. Tak jadi apa. Faham tak? Dia bukan minyak Pak Ali tu. Dia kata habis dah kita bodoh, nampak tak? Betul tak? Itu cerita dia. Hantu yang paling kuat mengosak ialah hantu duit. Itu lebih bisa ni. Dalam kocek kita ni, RM5 slow sikit power, 100 power, 6 keping yang 100, sekeping yang 50, hantu bring. Nampak tak? Itu lagi bahaya kita. Nak berebut orangnya kita, nak lompat Tok Guru ke pun kita sanggup hak tu. 650, faham? 62 sen sehari dapat. Nampak? Jadi kalau jumpa macam mana? Kita masuk hutang kadang-kadang ada, kadang-kadang di bukit, kadang-kadang di laut. Masuk hutang, kita buat kemah dalam hutang jauh 8 batu daripada rumah orang. Dalam hutang tu dengar itu syaitan. Kalau beruk bunyi lain, beruk mana? Beruk. Faham tak? Kalau gajah tu gajah. Faham tak? Ni lain. Tu je tu. Faham tak? Jangan takut. Baca kalimah Allah, ayat kursi Fatihah, boleh berlaku. 114 surah. Iqra'u ma tayassara minhu. Baca yang kamu mudah baca. Nampak? Kadang-kadang kita dengar orang bang dalam hutan, tu bukan hantu, jin Islam. Tak susah-susah. Jin kafir tak bang. Jin kafir karaoke. Tu kadang-kadang kita semayang di masjid tengah-tengah malam, kita singgah highway kan, kita sujud macam orang sujud, kita rokok macam orang rokok belakang, kita seorang, kita tengok tak ada orang, jin Islam. Jangan lagi. Boleh niat jadi imam, aku imam. Dah mu tengok tak ada bau lagi. Sambung atabah. Asyaallah.
Nah. Baik, kalau jumpa, kalau dengar suara azan. Janganlah kita Futuhat Syarah Azkar. Dengar suara syaitan azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata gitu. Faham? Syaitan atau binatang? Rimau besar. Neh, macam budak yang jatuh dalam zoo tu kan. Neh. Keadaan gitu. Nak buat kan ni? Nak sebut nama PM, maka sebut nama okey ayat, maka sebut nama Allah. Binatang semua takut Allah, termasuk najis mughalladh. Yang tak takut Allah manusia. Betul tak? Yakinlah jatuh itu dalam tu kita punya tawakal, yakin dengan Allah. Tak ada orang boleh tolong, duduk gini rimau besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kata gitu, insya-Allah. Pasal dia yang maha besar. Dia sebut nama Perdana Menteri. Rimau kata tak benar. Balik awal kata makan. Buaya, kita jalan dengan bini kita tepi sungai, contohlah, jalan dengan tepi sungai dengan bini, buaya naik, makan, tak makan lagi, dia pegang kaki bini kita sebelah, keting bini kita dalam mulut dia dah. Abang, tolong bang, tolong bang. Nak buat apa ni? Nak sebut nama Adun? Nak sebut nama Tok Imam? Tak ada apa. Sebut nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Faham tak? Neh? Kalau kita nak selamat lah. Kalau tak mau selamat, nak kahwin lain, balik. Bila lagi nak kahwin? Faham tak? Apa? Tolong bang, tolong bang. Ambil lah buaya. Aku pun puas lah dia ni. Banyak boleh tiang. Nampak? Itu kalau bunyi suara. Kita duduk dalam kemah. Mari dekat bunyi. Tapi kalau menunjukkan rupa atu beruk ke atu apa ke, dalam kitab hadis kata baca al-anuka bilaknatillah 3 kali. Ingatlah, ditunjuk depan. Depan atu besar. Jangan takut. Kalau takut pun baca juga al-anuka bilaknatillah, al-anuka bilaknatillah, al-anuka bilaknatillah, insya-Allah. Lari. Ni kitab hadis. Tulis ya. Simpan, boh dalam telefon. Tulis dalam kertas. Ingat kan? Kalau nak tanya masa tu tak ada. Lama tu ya. Jangan tanya kawan. Ingat baca apa? Itu lah. Itu depan baru nak tanya kawan. Mu hafal betul-betul. Al-anuka bilaknatillah. Tengah-tengah mengai di laut, keluar ke air. Wah, besar gitu. Ramai dah yang kena 3 hari demam tak bangun-bangun. Hitam beletung hati. Syaitan iblis. Al-anuka bilaknatillah. Kata gitu 3 kali. Tapi kata dengan betul lah. Jangan aku dah ingat apa? Atu kata al-aun. Nampak tak? Atu tolong beki pula. Jangan sampai gitu. Insya-Allah kita sambung.